Skuad Harimau Malaya kembali menjalani latihan selepas mereka diberi rehat cuti sehari sejurus daripada aksi bertemu Vietnam tempoh hari. Dan tumpuan untuk sesi latihan kali ini terarah kepada bahagian pertahanan kerana mereka ketika ini tenpang di posisi berkenaan susulan seperti yang kita sedia maklum. Ahmad Huzaimi PE dan juga Azam Azmi Murad tidak dapat diturunkan kerana masing-masing mengalami kecederaan dan digantung perlawanan. Menimbulkan 1001 persoalan apakah percaturan Kim Pan Gon dan juga keadaan pemain negara terutamanya di benteng pertahanan menjelang pertemuan yang cukup penting bertemu Singapura. Ini reaksi daripada Syarul Nazim selaku pemain yang akan mengalas tugas penting itu nanti. Yang tu mungkin merencatkan sikit percaturan mungkin daripada Coach Kim, tapi bagi saya mungkin ada planning lain Coach Kim akan bawa masuk. Seperti kita tahu kita ada pengganti, macam Jimmy ada pengganti dia, Azam pun ada pengganti dia. Mungkin kat situ Coach Kim ada planning dia nanti. So, tak nampak pasukan negara tempang lah untuk lawan Singapura. Saya rasa tak tempang pun. Saya rasa semua yang Coach Kim panggil semua yang berpotensi dan bagus. So saya rasa tak ada rasa lain pun. Skuad negara berdepan misi wajib menang dan sudah pasti di bahagian tengah yang akan diketuai pemain seperti Muhairi Ajmal, Brandon Gunn perlu merencana strategi terbaik dalam usaha menjerat skuad Singapura dan pengamatan daripada Muhairi cukup penting untuk mereka dapat memastikan keputusan positif diraih di Bukit Jalil nanti. Every game coach selalu cakap kita pentingkan set piece sebab ialah kita sepanjang AFL ni kita tak skor lagi set piece, dan saya harap pada game Singapura ni kita dapatlah menjadikan gol daripada set pieces sebab set pieces sangat penting lah kepada semua pasukan lah, sebab peluang menjadikan gol tu saya rasa lebih mencakap advantage lah. Sesi latihan pada Jumaat turut disertai oleh Ahmad Huzaimi PE yang menunjukkan perkembangan positif tetapi mungkin masih sukar untuk beraksi bertemu Singapura, dan menarik untuk dikongsikan apabila Kim Pan Gon tidak berada dalam latihan kerana difahamkan berada di Singapura untuk menyaksikan pertemuan Singapura bertemu Vietnam. Zulhelmi Zainal Azam, Nadia Rina. Sementara itu, bekas jurulatih kebangsaan B. Satya Nathan percaya insiden kontroversi di Bumi Hanoi tidak akan menjejaskan mental pemain negara untuk menghadapi Singapura. Satya optimis anak buah Pan Gon mampu bangkit, namun mengharapkan agar barisan pemain tidak dibelenggu perasaan gemetar dalam melunaskan misi penting Harimau Malaya. Kita jangan fikir tentang satu game daripada 4 game yang kita main sebelum ni, ya. Dua game di Piala AFF sebelum tu, 2 friendly game dengan tim ni, kita banyak nampak kita dapat positifnya result. Yang game dengan Vietnam tu kita tahu main di sana bukan senang main dengan Vietnam yang prepare dengan betul-betul Piala AFF. So saya pasti satu perlawanan yang sengit, tetapi tak mustahil kita dapat 3 mata dengan 2. Satu syarat, pemain-pemain yang diturunkan tidak boleh rasa takut. Dia tak boleh nervous, gelabah. Dia kena main apa yang dia boleh main. Yang kedua, support daripada Ultra Malaya, dari fans kita. Siapa-siapa, turun ramai-ramai. Kerana saya selalu percaya, yakin tambahan semangat pemain adalah fan-fan kita. Dia akan tukar supaya pemain-pemain ni dia akan main yang terbaik. Dia akan push sampai 90 minit. Kalau dia boleh main tahan 70 minit, dia akan push sampai 70 minit. Dan inilah ramuan yang kita nak cari untuk mengatasi Singapura. Okey, lama kita tak tengok penampilan Coach B. Satya Nathan. Nampak semakin sihat. Okey, baik, kita bersama dengan Zulhelmi Zainal Azam, pemilik laporan tadi mengenai persediaan skuad kebangsaan. Okey Zul, ini misi do or die Betul. untuk Malaysia berdepan dengan pasukan Singapura. So far, kalau Zul tengok tadi macam mana moral pemain-pemain menjelang aksi penting ini, especially lah
selepas insiden yang berlaku di Hanoi tempoh hari? Okey, itu antara soalan pertama daripada pemberita di sesi latihan tadi. Okey. Rata-ratanya menunjukkan perkembangan yang cukup baiklah. Itu yang saya dapat rasakan satu yang cukup positif untuk kali ini. Sebab saya risau apabila orang kata apa, menjadi mangsa referee ni, ia mungkin akan menjejaskan mental itu sendiri. Betul. Sebab mereka pada ketika dah boleh nak melakukan sesuatu tapi dinafikan dengan keputusan itu, saya bimbang mereka akan terkesan dengan perkara itu. Tetapi apa yang ditunjukkan pemain negara pada sesi latihan sejurus kembali daripada cuti, ternyata semuanya positif, ceria, tidak menunjukkan perasaan tertekan, walaupun kita tahu hakikatnya mereka berada dalam keadaan yang cukup genting ketika ini. Betul. Perlu menang di sebalik beraksi di hadapan ribuan penyokong sendiri. Jadi perkembangan yang baik daripada kem Harimau Malaya. Okey, Zul, kita akan berdepan dengan Singapura, dan Singapura sudah pastinya tahu perkembangan Harimau Malaya, and mereka juga dikenali sebagai pasukan yang agak provokatif sometimes, especially kalau bertemu dengan Malaysia. Adakah mental serangan psikologi akan kita expect dalam pertemuan di antara Malaysia dan juga Singapura nanti? Betul, sebab bila kita bercakap derby pertemuan ni memang sesuatu yang akan berlaku, elemen itu. Tetapi saya ada sedikit lega ataupun sedikit harapan apabila Singapura tidak dapat menurunkan bintang utama mereka, iaitu Iksan Fandi. Iksan Fandi, orang kata chief striker bagi pasukan Singapura ini. Jadi itu memberi sedikit percentage yang baik kepada Harimau Malaya untuk mendapatkan kemenangan. Saya rasa kalau ada Iksan Fandi dalam pertemuan dalam AFF kali ini, kita tahu dia mengalami kecederaan lutut yang mungkin tidak dapat sempat beraksi di peringkat awal ni, sukar kepada pasukan Harimau Malaya dalam pertemuan terakhir nanti. Jadi serangan ataupun perang psikologi itu akan sentiasa ada, tetapi ada sedikit kelebihan bagi pasukan negara tanpa Iksan Fandi, dan juga Malaysia skuad negara akan beraksi di hadapan penyokong itu. Itu yang menjadi kelebihan kepada pasukan negara. Okey, baik. Azmi Murad pasti tak akan beraksi. Huzaimi PE, Zul sebut tadi dalam laporan dah training, tapi rasanya mungkin tak sempat. Jadi ada tak perubahan yang ketara? Contohnya mungkin memasukkan Sergio Aguero lebih awal. Macam itu masa lawan Vietnam, dia masuk menggantikan pemain lain. Jadi daripada segi perubahan kesebelasan utama itu secara besar-besaran akan dilakukan ataupun Panggon masih lagi berahsia? Besar-besaran untuk melakukan rombakan dalam kesebelasan utama saya rasa tidak. Tetapi ada perkara ataupun ada elemen berlainan yang akan ditampilkan oleh Kim Panggon. Macam Akbar kata, Aguero mungkin dimasukkan. Itu mungkin berlaku sebab mengenali Kim Panggon ni, dia sentiasa menampilkan kelainan, menampilkan kejutan dalam kesebelasan utama. Kita tidak akan jangkakan pemain ini beraksi, tetapi pemain ini yang akan beraksi dalam pertemuan tertentu. Cuma apa yang kita nak highlight kat sini, masalah di bahagian pertahanan. Kita tahu sekarang ini Kim Panggon memiliki pilihan yang terhad, terutama di bahagian pertahanan. Sebab kita hanya mempunyai 23 pemain, 2 pemain di bahagian pertahanan sudah terkeluar, iaitu Azam Azmi dan juga Jimmy. Jadi kita tidak mempunyai pilihan yang baik di centre back. Ada tapi tak ada backup. Kita mungkin yang akan menggantikan Huzaimi kita tahu adalah Dominic Tan. Tetapi jika Dominic Tan mengalami kecederaan, siapa yang akan menggantikan? Saya melihat Brandon Gunn adalah pilihan yang menunjukkan terbaik ketika ini. Beliau sudah menunjukkan, membuktikan kemampuan itu dalam 2 peranan terdahulu. Walaupun seorang pemain midfielder, jadi Brandon Gunn mungkin jadi option kepada Panggon dalam posisi tersebut. Kena main defensive midfielder lah. Akan bermain sebagai peranan itu. Dan di bahagian right back, Quentin Cheng akan menggalas tugas atau menggantikan tempat Azam Azmi. Melihat kepada kemampuan Quentin, sebenarnya tak banyak beza dengan Azam Azmi Murad. Cuma jika Quentin Cheng juga mengalami masalah dalam peranan Singapura, siapakah yang akan mengganti? Itu yang perlu difikirkan oleh Kim Panggon sebaik-baiknya. Okey, tadi dalam laporan Zul ada mention bahawa Kim Panggon tidak bersama dengan pasukan ketika sesi latihan untuk memantau pasukan Singapura.
which means kita tengah study Singapura, which also means Singapura pun dah study kita juga. Yep. Bahagian mana yang kita kena make sure yang kita tak boleh terperangkap oleh Singapura sebab mereka dah study banyak ni Zul tentang Malaysia? Saya menyimpulkan bahagian pertahanan. Oh, tetap bahagian pertahanan. Sebab apa? Daripada 3 perlawanan, kita telah menganugerahkan ataupun memberikan 2 sepakan penalti. Statistik itu tidak baik sebenarnya. Satu itu kontroversi lah. Walaupun satu itu kontroversi. Okey. Jadi saya rasa itu perlu dititik beratkan oleh pasukan negara kerana penalti yang diberikan, kita ketepikan insiden kontroversi, tetapi penalti yang diberikan pada perlawanan pertama bertemu Myanmar agak mudah. Jadi sekiranya itu dapat diperbaiki, mungkin pasukan negara boleh mendapatkan keputusan yang baik bertemu Singapura. SMBJ bakal penuh ni hari Selasa ni. Betul, saya difahamkan 20 ataupun 20,000 lebih dah pun tiket terjual. sudah terjual. Belum kira tiket free yang akan dapat lagi. Belum minta lagi. Belum minta lagi. Okey. Jadi bermakna kita akan ada pemain yang ke-12 yang Betul. mampu untuk melonjakkan prestasi. Itu yang Sultan Nadine cakap, pemain ke-12 penting dalam usaha menaikkan semangat pemain negara. Dan saya tidak nafikan, terutama daripada sokongan Ultras Malaya. Zul dapat rasakan macam mana ni? Boleh kita untuk ke separuh akhir? Saya rasa kita boleh ke separuh akhir. Mudah ataupun kita akan hadapi sedikit masalah Sebab before kita final menang mara. saja kan? Kita perlu menang saja. Itu saja pilihan. Saya bukanlah tidak yakin, tetapi saya melihat pasukan Singapura itu sendiri. Okey, dia bergantung pada perlawanan malam ini. Mungkin saya akan cerita lain kalau resultnya memihak kepada Singapura. Tetapi melihat kepada keadaan Singapura itu sendiri, pasukan negara boleh. Seperti saya katakan, Ihsan Fandi itu sesuatu yang mereka akan... Ihsan Fandi ni confirm tak main ke ataupun itu hanyalah setakat psikologi saja. saja? Dia mengalami kecederaan lutut dan saya jangkakan memerlukan tempoh rehat yang panjang. Okey. Jadi memang out lah. Saya jangkakan dia akan tidak beraksi bertemu Malaysia. Okey. Ihsan Fandi. Amazed. Zul confident dengan jawapan itu. Mereka hanya mempunyai Ilhan Fandi, itu adik kepada Ihsan Fandi. Irfan. Ilhan Fandi. Irfan Fandi seorang pemain pertahanan. Jadi daripada 3 hanya 2 Fandi brothers yang akan beraksi. Okey, saya mendapat perkabaran bahawa Singapura mencatat keputusan seri. Belum habis lagi. Okey. Belum. Dia akan bermula malam. Okey, kalaulah Singapura seri dalam perlawanan mereka pada malam ini, apakah itu akan menjadi kelebihan buat Malaysia? Kelebihan yang lebih banyak. Kalau seri, kalau seri tidak memberi kelebihan, dia akan... Maksud saya dalam perlawanan Vietnam malam ini. Oh, tidak. Saya sudah pasti tidak. Tidak akan memberi kelebihan. Akan memberi tekanan. Sebab kita kalah dengan Vietnam. Okay. Dan Singapura, kalau dia mengikat Vietnam, dia datang dengan motivasi cukup baik. Saya seri dengan Vietnam ni. Sebab kita kalah. So kita kena harapkan mereka kalah lah. Yes, of course. Kita mengharapkan kalah dengan jaringan yang sama sebab nanti yang akan menentukan adalah yang akan membezakan perbezaan jaringan dan juga bolos. Dan Malaysia ketika ini kalau Singapura tewas sikit, memang kita agak sedikit kurang berbanding Singapura. Tetapi seperti saya tegaskan, dari segi head to head ataupun dari segi kemampuan itu sendiri, pasukan negara boleh menewaskan Singapura berdasarkan pasukan Singapura itu sendiri. Sekiranya saya cakap sukar jika Singapura diperkuatkan oleh Ihsan Fandi. Sebab Ihsan Fandi lah yang menjadi pencetus kepada kekalahan Malaysia dalam aksi terdahulu. Kita tewas 2-1. Ketika itu Tri-Nation. assignment pertama Kim Pan Gon. Yes. Tri-Nations lah ketika itu. Betul. Okey, terima kasih Zul atas perkongsian anda. Kita sama-samalah nantikan apa keputusan di antara Singapura dan juga Vietnam. Tapi yang penting, pertemuan di antara Malaysia dan juga Singapura. Anda kena saksikan beramai-ramai. Kalau tak boleh ke stadium, bolehlah singgah di 802.